ada dua caption yang saya nampak. Satu post mereka letak Rora Wahbi versus Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, doktor, kalau kita tengok di dalam ramai-ramai yang melakukan amalan khurafat ataupun mereka mempromosikan amalan-amalan khurafat ni, ada juga di kalangan mereka yang mengatakan tak mustahil sebenarnya amalan khurafat itu adalah benar. Kan ada yang kata macam tu. Bila kita sangkal mereka dan sebagainya, boleh jadi dia betul. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara tersebut? Apakah benar amalan-amalan khurafat ini boleh jadi dia betul? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bila Ustaz Noor cerita tadi berkenaan dengan Haqiqah Al-Muhammadiyah pada minggu lepas, ada satu video saya mereka potong dan mereka gabungkan dengan satu lagi ceramah ustaz mereka menceritakan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuliah saya pada masa itu menceritakan tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Jangan diangkat martabat lebih daripada itu. Tapi ustaz tu dia kuliah tak ada kaitan pun dengan saya. Dia tengah tafsirkan ayat wa rafa'na laka dhikrak. Kami mengangkat sebutanmu wahai Muhammad, iaitu orang menyebut Nabi SAW dalam azan, dalam syahadah, dalam tasyahud. Orang menyebut nama Nabi SAW, sehingga kan bila orang menyebut nama Nabi, kita digalakkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Tetapi video itu digabung, ada dua caption yang saya nampak. Satu post mereka letak Rora Wahbi versus Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya dengar video tu tak ada clash point pun. Kerana bila kita kata Allah Azza wa Jalla memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam azan, azan juga menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila disebut tentang tasyahud, tasyahud juga kita bersyahadah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah Rasul Allah, hamba Allah dan Rasulnya. Bila kita tengok dalam selawat, juga kita berdoa kepada Allah supaya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada clash point pun. Tak bercanggah pun, kerana saya bukan menyuruh kita menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka caption yang kedua dia kata Rora mengajar untuk kita hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya setuju dengan Ustaz Noor. Mereka inilah sebenarnya yang melagakan, kerana asalnya tak belaga pun. Kerana saya tak pernah menyuruh umat untuk menghina Nabi SAW. Cuma kita mengatakan jangan angkat martabat Nabi itu lebih daripada martabat kenabian. Dan ini bukan saya yang kata, Nabi yang kata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, kamu jangan melebih-lebih dalam memujiku seperti mana Nasara memuji Isa anak Maryam. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini bashar, aku ini manusia seperti kamu. Cuma Nabi ini maksum. Kerana dia Nabi, maka kita kekalkan Nabi itu di martabat kenabiannya. Tapi itulah manusia, tuan-tuan. Kadang-kadang saya kata manusia ni dia bukan nak faham pun. Kadang-kadang banyak dekat wall saya tu, Wahabi gagal faham, Wahabi gagal faham. Bila orang tanya hang faham apa, dia pun tak faham sebenarnya. Tapi dia sonok bila ustaz dia respon. Bila respon je kira dah jawab. Sedangkan respon ni, bila respon kita kena cari jawapan. Betul ke tidak menjawab, kan? Jadi itu yang kadang-kadang kita perlu didiklah orang beriman di kalangan orang-orang kita ni, orang yang mengaku dirinya beriman, orang yang Muslim, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kita kena nilai balik dalam isu khurafat ni. Kita nak ikut Nabi ke nak ikut penyebar benda-benda karut? Sebab Nabi SAW adalah satu insan yang berjaya memandaikan umat daripada hidup di zaman jahiliyah membina tamadun. Zaman Abbasiyah tu begitu hebat keilmuannya, dengan ilmu yang dibawa, yang diasaskan, yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang yang beriman ni kena tengok Nabi kata apa.
Sampaikan bila ada orang yang menyebarkan benda yang betul-betul menyalahi apa yang Nabi kata, sampai kita tak ada takwilan lain lagi dah, pun dia nak kata orang tu betul juga, kita salah. Umpamanya itulah bab zodiak itulah kan, percaya kepada nujum, percaya kepada perbintangan. Nabi SAW sebut jelas, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada man zad. Sesiapa yang mencedok satu bahagian daripada ilmu perbintangan, maka dia cedok satu bahagian daripada ilmu sihir, dan akan bertambah lagi kalau siapa yang menambah kepercayaan kepadanya. Maksudnya benda ni Nabi SAW buang dah suruh buang dah, kerana benda ni tak ada kaitan dengan sebab dan musabab. Sebab itu Nabi SAW ajar kita dalam urusan dunia ni tentang ilmu empirical kan. Barat duk sebut ilmu empirical, Islam pun ada ilmu empirical ni. Selain daripada benda yang gaib yang datang dalam Quran dan Sunnah, maka kita kena gunakan ilmu empirical, tengok betul ke tak betul kan. Tapi ada juga yang percaya, dia kata alam ini mempengaruhi manusia kan. Kalau alam dalam dunia ni, ialah dia duduk bincang bintang-bintang yang kita bukan duduk kat bintang kan. Kalau alam ni mungkinlah kalau duduk tempat panas sikit dia gelap lah sikit, duduk tempat sejuk dia cerah lah sikit, yang tu tak ada kaitan kan. Tapi mempengaruhi tabiat, mana ada bintang pengaruhi tabiat manusia secara langsung? Tak ada. Hidup mati tak ada. Kalau kita tengok dalam penjara, manusia jahat dalam penjara kan, manusia jahat lah kebanyakannya yang membunuh. Cuba tanya, tarikh lahir sama ke tak sama? Semua tak sama. Bukan semua lahir bulan 6 terus jadi jahat. Ada juga bulan 6 yang baik kan. Ada juga bulan 6 yang reput, ada juga. Tapi tak ada kaitan pun benda tu dengan agama. Tapi mereka akan bawa kepada satu konsep, tak mustahil benda ni berlaku. Masalah tak mustahil tu bukan hujah. Dalam agama ni, benda yang tak mustahil, benda yang mungkin, tak menjadikan benda tu jadi, tak menyatakan benda tu berlaku. Contohlah, katalah saya ni hakim kan, hakim mahkamah. Orang datang kat saya, kata, Ustaz, saya Yang Arif, saya nak dakwa orang ni sebab dia curi saya punya duit. Saya pun tengok pada orang, siapa yang mencuri tu? Ni. Oh, kamu mencuri ya? Kamu maksum tak? Tak, saya bukan Nabi, saya tak maksum. Jadi buat dosa lah. Buat dosa. Tak mustahil lah kamu mencuri? Tak mustahil. Kira kamu mencuri lah. Inilah hakim yang paling bangang sekali yang ada kalau berlaku. Kalau ada hakim macam ni, inilah hakim yang akan masuk neraka dulu sebelum orang lain. Menggunakan kebarangkalian untuk mengatakan benda tu berlaku, bukan daripada ajaran agama. Mungkin tak menunjukkan benda tu berlaku, tak. Mesti ada isbat, mesti ada dalil. Sebab itu kita kata apa? Al-musbit muqaddam ala nafi kan. Satu kaedah yang mengisbatkan, bila mengisbatkan lebih utama daripada yang menafikan. Mengisbatkan tu dia mesti bawa dalil, mesti bawa bukti. Apa yang menyebabkan benda tu hang kata ia berlaku? Boleh jadi betul Ustaz? Boleh jadi, bukan hujah. Kerana kalau hang kata boleh jadi betul, kita boleh kata boleh jadi tak betul. Boleh jadi berlaku, boleh jadi juga tak berlaku. Sebab kebarangkalian ni di 50-50. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Sebab tu dalam ilmu hadis, kebarangkalian, kalau ada kebarangkalian hadis tu bukan daripada Nabi SAW, dan kebarangkalian itu bersama nilainya dengan kebarangkalian ia daripada Nabi, para ulama akan tolak. 50-50 ni ulama akan kata tak boleh nak kata dia daripada Nabi SAW. Umpamanya perawi yang daif. Perawi yang daif ni dia bukan penipu. Dia jujur kadang-kadang. Dia jujur tapi dia banyak buat silap. Bila dia sebut satu hadis, kebarangkalian untuk diingat tu ada tak? Ada. Tapi ulama terima tak? Ulama kata sahih ke? Tak. Daif. Boleh amal ke? Itu pun letak syarat. Apa letak syarat nak beramal? Syarat yang terakhir, jangan anggap confirm dia daripada Nabi SAW, kerana tidak ada bukti. Itu pertama. Yang kedua, bila kita nak sandarkan sesuatu kepada agama, agama ni bukan hanya sekadar Nabi lah, kita kata bila nak sandarkan sesuatu kepada Nabi SAW, bukan hanya sekadar perkara yang betul. Bukan semua benda betul kita boleh kata Nabi kata. Ini ilmu hadis lah. Kalau saya kata saya lelaki, betul tak? Tuan-tuan, jawablah betul.
saya berjanggut ni. Bila saya kata saya lelaki, itu betul, memang saya lelaki. Tapi adakah saya boleh kata Nabi SAW kata saya lelaki? Itu isu yang lain. Betul satu isu, nak mengisbatkan Nabi SAW sebut satu isu. Kadang-kadang ada benda yang betul, tapi nak mengatakan ia sebahagian daripada ajaran agama, memerlukan dalil. Nak mengatakan benda ni sunat, benda ni disuruh dalam agama, memerlukan kepada dalil yang lain. Oleh kerana itulah ulama-ulama hadis ni, mereka sangat-sangat teliti dalam bab ni. Tak mustahil, tak bermakna ia berlaku. Contoh, ada satu riwayat dari Imam Bukhari, Aisyah tanya Nabi Aisyah kata, aqalat Aisyah, jaa unas atau sa'ala unasun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa manusia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kahan. Bertanya Nabi tentang tukang tilik, bomo. Kan? Maka Nabi SAW kata, laisu bi syai', mereka ni tak ada nilai. Apa yang mereka cakap tu laisu bi syai', tak ada nilai pun. Tak payah percayalah. Kan, dalam hadis yang lain pun memang ada Nabi SAW sebut, siapa yang mendatangi bomo, yang mendatangi orang yang tukang tilik ni, tak diterima salatnya. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauma, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Menunjukkan Nabi SAW serius dalam masalah ni, kerana benda ni adalah benda yang membodohkan akal lah. Maka Nabi kata laisu bi syai'. Para sahabat kata, ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna bi syai' yakunu haqqa. Mereka tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, sebab Nabi kata tak ada nilai, jangan dengar, jangan datangi dia, jangan pergi tanya soalan tak ada. Kalau percaya cakap dia, boleh jadi sampai kufur lah, sebab mendakwa ada orang yang tahu benda gaib selain benda Allah. Maka Nabi SAW ditanya dengan soalan tu, dia kata, ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna bi syai' yakunu haqqa. Mereka kadang-kadang menyebut satu benda yang jadi betul, yang jadi betul. Maka Nabi SAW kata, tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinni fayuqarqiruha ila udhuni waliyihi kaqarqaratid dajajah fayakhlitunahu min mi'ati kadhibah, atau kama qala, dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, bila sahabat tanya, dia orang mungkin cakap benda yang betul, yang mereka ajar ni benda betul, dia orang suruh buat benda ni, kita buat jadi. Dia kata, Nabi kata, boleh jadi benda yang betul itu dicuri daripada langit oleh jin. Khabar-khabar gaib yang di langit ni, memang setelah datangnya syariat Islam, siapa-siapa yang nak mencuri, syaitan yang nak mencuri ni akan direjam kan. Tapi ada juga Nabi kata yang sempat ambil, dan mereka akan sampaikan kepada telinga penyokong-penyokong mereka, lalu mereka akan mencampur adukkan dengan pada 100 pembohongan. Maksudnya apa? Nabi SAW bagi tahu, kadang-kadang orang-orang yang batil ini, orang-orang yang tilik nasib ni, orang yang bawa khurafat ni, kadang-kadang memang dia ada terima benda-benda yang datang daripada syaitan dan jin ni, yang datang daripada, tapi bukan semua. Tapi dia ambil satu, jadi orang percaya. Berapa ramai orang yang percaya dengan bomo, dia berubat tak jadi pun, tapi masa tu dia tak fikir pula kan, masa tu dia tak fikir pula, saya buat benda ni tak jadi pula. Tapi bila jadi, dia terus kata, ni sebab benda-benda ni lah. Sedangkan banyak lagi benda yang tak jadi, dia tak kaitkan pun, dia akan cari benda lain. Kadang-kadang tanya juga pada Tok Umar kata, awak buat tak betul ni, disiplin tak betul, lagi dia percaya, dia lagi percaya. Lama-lama akal manusia akan jadi hilang. Sedangkan Allah Azza wa Jal memberikan akal kepada manusia ni adalah satu alat yang sangat berguna untuk memberikan panduan kepada dia. Jadi sebab itu golongan-golongan ni yang Ustaz Noh sebut sebagai golongan misteri ni, mereka ada satu perkataan yang sangat penting. Dia kata apa? Atfi sira'a qalbika watba'ni. Padamkan cahaya di jiwa kamu dan ikut aku, jangan tanya banyak. Sampai kan ada satu aliran yang di Jordan dulu, ada satu aliran daripada mereka ni sampai makan najis Tok Guru.
Begitu hebatnya Tok Guru tu sehingga mereka tak persoal. Apa Tok Guru cakap, kami terima. Apa Tok Guru cakap, kami terima. Ini bukan sebahagian daripada agama. Agama kita ajar guru sebagai panduan. Guru bukan rujukan yang tidak ada silap. Guru kadang-kadang melakukan kesilapan. Bila saya sebut benda ni, orang akan kata saya menghina lah, ambil agama terus direct daripada dalil. Tak. Tuan-tuan dengar kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz kita di Perlis ni pun. Dengar kuliah ustaz-ustaz kita di Perlis ni. Mereka akan bawa agama berdasarkan tafsiran ulama. Tetapi kita mengikut ulama bukan bermakna kita mentakdiskan ataupun mengatakan mereka maksum. Sampai satu ketika kita akan kata akan berlaku kesilapan. Kita pun silap, akan ada yang akan melakukan kesilapan, dan kita mengikut para ulama yang berbeza dengan jalan yang kita follow asalnya. Inilah yang diajar oleh agama. Kan? Seperti mana para sahabat pun mereka ada perbezaan sesama mereka. Kan tak ada pula dia orang nak kata kita ikut je lah Abu Bakar ni. Dalam proses Abu Bakar nak pergi serang orang yang tak bayar zakat, Omar mempersoalkan tindakan tu. Abu Bakar tak kata pada Omar, Omar, dalam senarai ahli syurga aku nombor 1 tau. Aku ada hadis yang Nabi kata kat aku, lau kuntu muttakhidan nasi khalila lattakhatu Abu Bakrin khalila. Kalau aku boleh ambil manusia sebagai khalil, kekasih yang aku sayang sungguh, aku akan ambil Abu Bakar. Kamu ada ke Umar? Kamu tak ada kan? Duk diam. Ikut saja ke kiri. Tak. Abu Bakar memberikan hujah kepada Umar daripada Nabi SAW. Maka akhirnya Umar setuju dengan cadangan Abu Bakar, bukan kerana dia menyangka Abu Bakar tu ada satu keistimewaan yang tak boleh buat silap, tapi kerana dia percaya apa yang Abu Bakar baca tu adalah hujah daripada agama. Ini yang sepatutnya kita ajar umat. Pelik, dalam bab saintifik kita nak upgrade. Dalam bab agama jadi bodoh. Yang peliknya, mengajar hadis yang sahih dilarang atas alasan mengganggu gugat keharmonian masyarakat, mengelirukan, kan? Tapi mengajar bab khurafat dibiarkan. Sebab apa? Set kita jangan pecoh. Kalau ini yang berlaku kepada otoriti agama, sorry to say, saya cakap benda ini, kalau ada mana-mana otoriti agama yang takut mengambil tindakan kepada mereka yang menyebarkan khurafat di dalam agama dengan alasan saat kita dekat nak pilihan raya dah ni, anda sedang melakukan pengkhianatan yang besar terhadap agama ni. Orang lantik engkau untuk jaga agama. Negara ni ada esko agama, ada jabatan agama, ada majlis agama, begitu banyak otoriti. Tetapi kenapa lebih fokus kepada orang yang baca hadis sahih dengan alasan mengelirukan, maka dihalang, berbanding orang yang menyebarkan khurafat dibiarkan dengan alasan kita tak mau gaduh-gaduh, kita tahun ni nak pilihan raya, tahun ni takut-takut mereka bangkit atas nama pondok dan sebagainya. Tolong sikit, saya juga belajar di pondok. Saya bukan nak kata semua pondok bermasalah, tetapi terdapat pondok-pondok yang tok gurunya ikhlas mengajar. Saya belajar di pondok dulu, saya mendapat manfaat daripada ilmu mereka. Moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka. Tetapi pondok bukan semuanya mengajar benda khurafat. Ada pondok yang mengajar ilmu yang benar, mengajar taqwa, mengajar iman kepada penuntutnya. Bukan semua pondok mengajar dan menyokong perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat, pondok dan bukan pondok, universiti, kita kena lawan sama-sama, kita kena bantras sama-sama. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungjawab untuk agama ni. Kalau tak, agama ni akan rosak. Sebar khurafat atas nama Ahlussunnah wal Jamaah, sebar khurafat atas nama Asy'ariyah wal Maturidiyah, sedangkan ia bukan daripada ajaran itu. Kembalilah, kita kena bersatu, kerana ini adalah tuntutan agama. Wallahu a'lam.